Baiklah, kisah seram kali ini berkaitan mengenai gigi emas. Orang yang pakai gigi emas ni kebanyakannya orang pada zaman 70-an, 80-an. Siapa yang pakai gigi emas ini menjadi satu kebanggaan. Kalau dulu kan, sekarang ni siapa pakai gelang, siapa pakai cincin emas, kau lah paling satu, paling hebat lah sudah. Tapi kalau orang zaman dulu, siapa pakai gigi emas, dia yang paling kaya. Ya, dia paling kata orang paling, dialah paling menang lah. Okey. Jadi malam ni saya ceritakan satu kisah seram tentang gigi emas. Dijadikan cerita di sebuah kampung ada seorang nenek. Nenek dia sudah uzur dan sangat tua. Dia sudah sakit. Jadi semua orang tahu yang nenek ni gigi di bagian depannya menggunakan gigi emas. Sehinggalah satu hari nenek tu meninggal dunia. Nenek tu digelar nenek PH ya, si PH lah, nenek PH. Jadi ada pertelingkahan di kampung tu. Diorang kata kalau meninggal kena cabut gigi emasnya. Orang kata ikut adat kampung kami tidak boleh. So bertelingkahlah di antara ada dua fahaman. Yang cakap mesti cabut gigi emasnya, satu cakap tak payah cabut gigi emasnya. So bergaduh. Kalau ikut agama Islam kena cabut, ya, kena cabut gigi emasnya. Sebab emas mana boleh bawa kau dalam kubur mati, tak boleh. Kau mesti tinggalkan. Jadi bertelingkah dua puak ni. Satu puak orang lama, orang kampung yang kuat dengan adat, satu lagi kuat dengan agama. Jadi bertelingkah pompet. Akhirnya yang kuat adat ni berjaya mempertahankan diorang punya adat. Jangan cabut gigi emas nenek ni, biar dia dikebumi sekali dengan giginya. Ada keluarganya lah. Jadi terpaksalah yang sebelah ni, yang keluarga sebelah ni yang kuat agama ni menyerahkanlah untuk mengelakkan lagi pertelingkahan yang rumit menjadi masalah. Diorang bertolak ansur lah, walaupun benda tu sebenarnya salah. Jadi nenek ni dikebumi pakai gigi emas. Jadi nenek PH ni pun dikebumikan lah. Dan biasalah kalau di kampung ni kalau ada orang meninggal, dia ada kenduri arwah. Seminggu, 30 hari, 40 hari, 100 hari kan. Itu biasalah. Dijadikan cerita ada seorang makcik ni. Dia nak pergi kenduri arwah nenek PH ni lah. Di dalam perjalanan tiba-tiba dia bertembung dengan seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Nampak seperti seorang perempuan tua lah. Kemudian makcik tu tegur lah. Makcik tu tegur, makcik. Tapi dia tidak nampak mukanya siapa. Makcik mau pergi mana? Makcik mau pergi kenduri, dia cakap. Kebetulan lah nak pergi kenduri arwah makcik PH kah? Ya betul nak. Boleh bawa makcik nak? Boleh makcik. Jadi dia pimpinlah makcik tu, walaupun dia tidak nampak betul rupanya siapa. Dan bila dia bawa sampai di satu kawasan yang agak terang sedikit, bila dia lihat mukanya, rupa-rupanya itu adalah jelmaan makcik PA, nenek PA. Terkejut, astagfirullahalazim. Wih, dia cakap, bukan kau nenek PH? Bukan nenek PH sudah meninggal? Nenek PH tu hanya senyum dan kelihatan gigi emasnya yang berkilat. Jadi trademark lah nenek PH ni dengan gigi emasnya. Makcik tu lari dan pengsan tersembam di tengah jalan. So sibuklah orang mengatakan ada seorang makcik jatuh sembam. Dan bila makcik tu dibawa dan bila sedar, dia cerita, hantu PH, hantu nenek PH. Semua orang terkejut. Rupa-rupanya jelmaan hantu nenek PH sudah berkeliaran di kampung. So, diorang kata
Ini semua berpunca disebabkan gigi emas Makcik PH tu tidak dicabut ketika meninggal dunia. Jadi jenazahnya dalam kuburan tidak aman. Tidak, kata orang, terseksa lah sebab emas sekali dibawa dalam ketika dia meninggal. Jadi dia menjelma untuk dia mau disuruhnya giginya tu, gigi emasnya tu dicabut. So dia mengganggu kehidupan orang kampung. Jadi ada satu kisah di mana satu orang pemandu lori. Pemandu lori ni dia mau on dia punya lori. Ketika dia hendak on lorinya, dia punya lori tu bergoncang, jeng 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 jeng. Belum on sudah goncang. Jadi dia heran, aku belum on loriku ni, kenapa bergoncang ni kan? Jadi dia cuba keluar tengok lorinya apa keadaan, gempa bumi ke apa ke kan? Dia cek torchlight bahawa lori tidak ada apa-apa. Dan bila dia torchlight di atas lorinya tengah bertenggek, hantu nenek PH. Dia sambil tersenyum dan gigi emasnya bersinar bila disulu. Apalagi abang lori ni berkeliaran, lari lintang pukang dan berteriak, hantu nenek PH, hantu nenek PH. So, orang kampung sibuk heboh dengan hantu nenek PH yang menjelma mengganggu orang kampung setiap malam. Selepas solat isyak sahaja semua orang akan balik ke rumah masing-masing. Budak-budak remaja yang sentiasa selalu lepak gerungrang pun tidak berani kerana sering diganggu oleh hantu nenek PH. Jadi oleh kerana gangguan tersebut sehingga mengganggu kehidupan anak-anak muda di kampung tu, kehidupan orang-orang kampung. Jadi orang-orang kampung telah bermesyuarat di masjid bersama ketua kampung, ustaz, dan akhirnya mereka buat keputusan untuk mencabut gigi nenek PH, gigi emas nenek PH. So mereka pun ramai-ramailah menuju ke kuburan nenek PH. Dan guys, yang terkejutnya, kuburan nenek PH sudah berlubang dan jasad nenek PH di dalam kuburan hilang. Siapakah yang membawa lari jasad mayat nenek PH? Dan semua orang kampung panik dengan kejadian itu. Diorang kata, macam mana ni Ustaz? Macam mana ni Tok Imam? Macam mana ketua kampung? Adakah nenek PH ni akan mengganggu kita selama-lamanya? Semua tidak menjawab dan gangguan nenek PH terus berlaku di kampung itu.